satu PowerPoint saya nak lakar pada awak. You akan tengok betul-betul. Jangan sibuk nak ambil notes tau. Tengok dulu betul-betul. You ada macam-macam method sekarang. You boleh print screen lah apa whatever. The best yang saya nak daripada awak adalah fokus. Sebab saya tulis. Kalau tidak, baik saya siap-siap dah. Okay. Saya mencontoh maksudnya itu tata cara dia. Macam mana nak buat. Okay. Let's say lah saya bagi pada awak keadaan dia macam ni. Sekejap sebelum tu. Awak tak nampak PowerPoint saya. Saya tahu. Saya kena stop dulu. Saya try tanda. Saya stop presentation. Okay. Okay, now baru nampak kan presentation slide kan? Yang kosong. Okay, so betul tak ke saya perasan seorang je lagi? Boleh nampak kan? Okay, so let's say we have okay, this kind of materials. Itu saya kata. Kemudian kita ada okay, ini katalah material A. Ini material B. Ini pula nanti macam sini ini semua sama Ini C dan D. Okey. Soalan saya, kamu nampak tak saya menconteng ni? Nampak, madam. Okey. Kalau saya buat slideshow nampak tak? Sekejap saya buat tanda right macam ni. Awak nampak tak? Kalau slideshow. Saya slideshow ni. Tak nampak Tak. Nampak ke tak nampak? Sorry, saya tak dengar sangat. Tidak. Tidak, okey. Maksud saya tak boleh slideshow. Okey, macam ni nampak kan? Okey, saya besarkan. Okey. Katalah, okey, kita kena tengok beberapa example. Okey, ni example 1. Semua orang fokus. Jangan nak sibuk salin. Saya print screen je. Example 1. Example 1, katalah dia bagi. Okey, saya bagi ni namanya TA lah. Temperature A. Ini ataupun tak mau ABC lah. Saya bagi dia sebagai T1. Okay. T1. Ini T2. Maksud temperature pada apa? Kita punya apa connection kita. Okay. Maksud masa dia antara surface A dengan B. Okay. Ni antara surface B, C, D. Okay. Ni T3. Di sini T4. Okey. Dengar betul-betul. Apabila gambar raja hanya memberi keadaan seperti ini, bermakna dia nak awak buat pengiraan hanya berasaskan daripada pergerakan haba daripada T1 sampai T4. Kamu jangan tiba-tiba wujudkan, dia ada lah kat sini, kita kena wujudkan T infinity 1, sini kita T infinity 2. Tak payah. Mean that whatever dia bagi, bermaksud itu je dia punya range ataupun julat yang dia nak awak kira. Okey. Bila datang keadaan macam ni, apa perkara pertama kita kena buat? Okey, katalah soalan dia nak suruh kita cari Q. Okey. Q buat apa? So apa yang kita kena buat? Okey. Yang pertama, kita kena contoh dia bagi T1 ni 500 degree Celsius. Yang ini 200 degree Celsius. T2, T3 dia tak beritahu. Okey. So apa kita nak buat? Kita kena first, dia minta tak minta, dengar betul-betul ayat saya. Benda-benda keywords ni lah yang awak nak kena ambil kira ataupun tulis. Okay. You kena make sure dia nak tak nak, you kena buat dia punya resistant. Kira total resistant. Kenapa? Bila kita nak cari Q, kita tahu bahawa Q sama dengan apa? Q sama dengan apa? Q
Q kan sama dengan delta T kan, over dengan total resistance. Bermaksud kamu kena cari berapa total resistance ni. Nak cari berapa total resistance ni, kamu kena kira dia punya resistance. Okay, so macam mana nak buat? Daripada T1, saya dah ajar dah. Ni T1. Dia akan pergi ke T2. T1, ni T2. Tengok dah betul-betul. Saya tak ajar laju tau. Okay, from temperature 1 ataupun from surface T1 di sini, dia nak pergi ke surface pada T2 ni, dia kena merentas dan ini adalah conduction. Okay, so bila kita nak merentas dari one point to another point, you akan ada resistance. Okay, so akan ada satu resistance kat sini. So resistance apa? Ini adalah apa? Ini method dia guna apa? Daripada sini ke sini? Conduct, convect ke radiation? Conduct. So kalau conduction, tadi saya dah bagi dah formula. Formula kita apa dia? Kalau you rasa nanti macam ni tau. Kalau you rasa, tak boleh lah, saya tak suka tengok mata saya pening kalau tengok banyak-banyak perkataan dalam satu gambar rajau. Okay, tak apa. You tulis ini R conduction 1 ke A ke, ikutlah you nak namakan. Kalau saya akan namakan A sebab dia melalui A. Maka nanti dekat tempat lain you akan tulis R conduction A sama dengan apa? Dia sama dengan apa? Ini katalah ini LA, ini LB, ini adalah LC. Okay. Dan dia bagi dah. Okay, ni dia bagi dalam bentuk ni lah. So dia akan bagi sini, mungkin dia bagi okay, jadi LC ini kita, ini saya katakanlah 6 contohnya kan. Tak kisah, nanti dia akan bagi value. Contohnya ni 5 cm. Ini atas pun katalah 10 cm kan. Daripada sini sampai sini. So apa yang perlu buat, dia adalah apa tadi? Saya kata L over KA. So L over KA, you jangan tulis L over KA because L ini dia ada, kita kena represent terus. You jangan buang masa. So L ni daripada sini sampai sini adalah L apa? LA kan, betul tak? So maksud berapa value dia, awak kena ambil from here to here. So LA over K apa? Ini untuk A kan? So KA kali dengan A pada A lah. So nanti bila you ada value, you dapat kalau value berapa. Okay, kemudian daripada sini, daripada T2, dia pergi ke T3. Dia mesti kena akan ada resistance. So R conduction dia apa? R conduction B. Contohnya. Okay, R conduction B. Daripada T3, nampak daripada T3 dia nak pergi T4. Dalam condition ni, contohnya lah, tadi dia kata 10 kan. Saya bagi ini ke sini 5 cm, ini ke sini 5 cm. Okay. Jadi, kita tahu bahawa daripada sini, dia haba, ingatlah haba bukan berjalan satu ni je. Ni banyak sini, macam tu. Kita tahu bahawa dia akan pergi kepada 2 resistance. So, apa nak buat? Macam ni nak lukis dia. Benda ni saya dah ajar minggu lepas, tapi saya recall balik. Nampak? Kita akan merentas dua material kan? So, ini adalah, saya namakan R conduction C, ini R conduction D contohnya. So, bila dia main kat sini, dia bercantum balik baru. Kalau ada lagi, dia akan cantum balik dan dia akan rentas. Faham tak? Okay? Contoh kalau dia ada lagi, you akan kena buat macam ni lah. Sini, pergi ke sini lagi. Ni kalau ada. Dalam konteks sekarang tak ada. Faham? Okay. Faham tak? Okay. So, dia sampai macam ni. Okay, sampai macam ni. So, apa yang nak buat? Ini adalah T4. Okay. Saya sebut pada awal hari tu, bila kita ada antara horizontal ataupun series, saya sebut series lah. Series dengan parallel. Okay. Yang mana kita nak settle dulu. Kita wajib, bukan pilihan. Wajib kena buat ini pertama dulu. Kemudian dapatkan ini sebagai satu. Maksudnya ini, kita dapatkan ini dulu. Okay, itu awak nak namakan dia. Oh, R conduction
CD. Ikutlah you yang namakan. That's why you tulis tu, you kena tulis bagi clear so orang yang nak marking faham. Oh, kalau nak pakai RD ni, dia kata dia adalah kena buat 1 per because dia ni, okay, 1 per. Okay, 1 per R conduction CD over 1 over R conduction C dengan 1 over R conduction D. If you have a problem untuk nak settlekan ni, you buat satu-satu dulu, you masuk dalam tu. So nanti baru you akan dapat R conduction tu adalah, R conduction CD adalah hasil bila you tambah ini and then you akan inversekan dia. Okay. R conduction C campur dengan 1 over R conduction D yang telah di inversekan. Yang telah you inversekan. Nah, macam tu. Ni faham tak? Faham tak semua? Faham. Okay. Okay, ini baru dapat R conduction untuk yang melibatkan parallel. Because you kena jadikan dia parallel dulu. Okay, bila dah ada macam tu, maka ini, daripada ini, dia akan jadi tinggal macam ni je. Nanti tak payah lukis balik pun. Cuma sekarang saya tulis nak fahamkan awak. Okay, dia akan T3. So, sini dia akan jadi 1. Okay, ini T4. Which is, ini adalah R conduction CD tadi. Faham tak? Ini R conduction B. This one is R conduction A. So, when you have this kind of electrical circuit, so this is series. Series senang je. Untuk R total series, you just tambah sahaja, iaitu R conduction A campur dengan R conduction B plus with R conduction CD. Clear? Clear? Okay, madam. Okay. Saya tanya sebab saya tak nak, saya je rasa saya dah faham awak tak faham pun. Dan kalau you tak nak fokus, itu saya rasa bukan lagi masalah saya lah. Okay? So you need to find out macam mana nak bagi maintain segar waktu dalam bulan puasa ni. Okay? Dah besar masing-masing. Okay, so bila macam tu, bila kita dah dapat, barulah kita masukkan tadi, iaitu Q sama dengan, because saya ambil R total, ingat tak saya buat hari tu banyak kan saya buat kan? Because saya ambil R total, bermaksud daripada sini sampai sini, bermaksud saya merentas semua ini, maka temperature saya ambil pun daripada T1 sampai T4. Maka saya akan buat T1 minus T4 over with total RT tadilah. So kita akan dapat berapa? Faham? Let's say lah, saya tak mau berjelas sekarang. Let's say lah, example lah, kita ambil example. Kita dapat Q tu adalah sebanyak 100 watt. Yang selalu saya buat contoh ni. Ni contoh saja nak example 100. Bila 100 ni, you need to understand that from here to here, dia punya nilai Q dia okay. Ni merah juga tu. Q dia tadi 100 watt kan? Dan jika saya considering that dia adalah daripada sini sampai sini pun dia masih lagi juga lagi 100 watt. Dan jika, nampak tak? Benda saya ulang dah banyak kali, tapi saya ulang lagi. Kalau tak masuk dalam otak, saya tak tahu macam mana nak buat kat awak. Sini ke sini pun masih juga lagi 100 watt. Sini ke sini pun masih lagi 100 watt. Dan sini ke sini pun 100 watt. Sini ke sini pun 100 watt. Faham tak? Okey, kenapa benda tu perlu? Sebab katalah soalan pertama tadi nak cari Q. Soalan kedua,
awak nak kena cari temperature T2 berapa, T3 berapa. Betul tak? So, kalau you nak guna pakai mana? Okay. Di sinilah penggunaan tadi yang saya kata equivalent. Haba ni dia bertukar rupa saja, bertukar bentuk saja, tapi dia masih value yang sama. Jadi kalau you nak T2, why not? Kenapa nak buat jalan susah? You ambil je lah perkiraan daripada sini ke sini. Sebab apa? Sebab nilai T1 you dah ada. T2 je yang tak ada. R conduction boleh cari tak? R conduction boleh cari. Nak, macam contoh nanti dia akan bagilah LA berapa. Macam saya tak bagilah, saya nak buat contoh saja. Okay, dia bagi kata LA 3 lah. Tapi ingat lah, everything need to change to an SI unit. Kalau dia bagi 5 cm, kena tukar bila 5 darab 10 kuasa negatif 2 meter. K ni mesti kira yang KA punya. A ni pun mesti kena kira area yang ni juga. Area mana? Contact area lah. Contact area. Maksud ni. Ini contact area. Contact area. Saya ambil warna lain. Dia adalah contact area. So dalam condition sekarang dia ada apa? 5 cm kali dengan 10 cm, betul tak? 5 darab 10 kuasa negatif 2 darab 10 kuasa negatif 2. 10 kali 10 kuasa negatif 2. Maka dapat AA dia. Boleh dapat tak T2? Boleh dapat lah. Sebab kita masih menggunakan Q equal to delta T over R. Q dia berapa tadi? 100. Delta T berapa? Delta T ambil lah T1 minus T2. 500 minus T2. R L over LA over KA. Ini kita boleh cari nanti. So, for now, I'm not mention the LA and KA everything. But then, in your question, everything will be mentioned, will be given. Then, how you want to get the T2? You can have from here to here. Or otherwise, if you are smart enough, you akan ambil daripada sini ke sini. Kenapa? Sebab kebarangkalian, you may have something somewhere yang mana maybe T2 you cari tersilap. So, better you guna pakai yang mana sedia ada dah. You dah tahu dah. Iaitu di sini tadi, saya dah bagi dah. Suhu dia berapa tadi? 200. So, you take from T3 minus 200 over with the resistance here. Resistance kat sini macam mana? Ini yang kita dah dapat dah. R conduction CD. Okay. Now kita nak masuk pula kepada yang saya dah bagi dalam awak punya notes. Okay. Iaitu saya dah bagi tahu awak iaitu kita ada RT. Okay. Tak saya contoh sini dulu dah. Kalau siapa yang tak go through lagi, you kena go through. Sebab bila saya sebut benda tu berterusan, memang kalau tidak awak takkan boleh faham. Okay. Apa yang saya maksudkan dengan thermal resistant? Thermal resistant, it means that, okay, when you have two surface, okay, joined together, if you have a smooth surface, then might be the thermal resistance is very low, which is it can be neglect. But for the rough surface, okay, thermal resistance ada apa? Thermal resistance ni adalah, okay, kita tengok this is the surface, katalah surface yang pertama, bila dia bercantum dengan surface kedua, okay, kalau yang katalah very smooth, this is very smooth, tak ada. Maksudnya memang betul-betul ni okey, ni tak ada RT. Okey, thermal resistance tu RT kan? Ni tak ada RT. Contoh. Tapi bila mana awak kata, madam macam mana saya nak tahu I need to consider RT or not? The value should be given. You tak boleh nak cari. They should be given, okay, in your question. Okay, contoh macam ni. Ini ada ni surface A kan, ni surface B. Okay, now surface A. Tiba-tiba kan dia ada macam lekuk situ sikit. Macam tu. Okay, then kita ada surface B. The surface B also, okay, which create ada an empty space between the surface of the surface joining. Okay, so what happened there? Okay, instead of you hanya merentas from here to here, okay, kat sini tak apa. Tapi if this one from here kan, until here, tadi adalah R conduction A. Tapi bila sampai kat sini, dia ada dalam ni ada air.
let's say ada air, ada udara. So kena kira bahawa, okay, saya ambil warna contoh. Saya ambil warna. Okay, saya merahkan dia dalam ni. You kena consider bahawa you kena merentas laluan merah tu, dan dalam laluan merah tersebut, ingat anything you pass through mesti ada resistance. Dan you pass through kat sinilah berlakunya RT, iaitu thermal resistance. So when you have thermal resistance, you need to consider under the total RT. Okay. Contoh macam tadi. Sedikit balik lah. Comel. Okay. Like, let's say previously, for the previous question, there is no RT. But for the, let's say for second question, okay, dia kata ada RT. RT exist kan. Dia bagi dah contohnya 0.01. Ni lepas tu unit. Unit ni nanti kena tengok. Okay. Iaitu, contoh kita ada macam ni. Tadi kita ada A contoh. Okay. Kemudian kita ada B. Ini contoh tadi kan. Ini C dengan D. Dia kata ada RT for each joining. Okay. Joining ataupun surface. Bermaksud pada sini ada RT. Pada sini pun ada RT. So apa yang nak kena buat? You kena revisit balik your total resistance tadi. Maksudnya kalau tadi you hanya lukis dia macam ni. Okay, ni T1, ni T2, T3, T4 kan. So tadi dari sini ke sini sampai ke B ni kan. Ini you ada apa? R conduction kan. A. Tapi antara A nak pergi B pula sebenarnya akan ada satu lagi. Itu apa tadi? RT. Sini ada RT. Kemudian lepas kita kena menganggap macam ni. Oh, kalau tak nampak kena nampak macam tu. Buat macam tu. So dia ada satu ruang yang you kena lalu. So dia kena consider kat situ. So daripada RT tu baru dia pergi dekat B. Maksudnya baru dari sini dia merentas pergi sini. So ini baru R conduction B. Bila pergi sini dia ada ini T3 kan. T1 ni T1. Ini adalah T2 yang belah A tu kan. Ini T2 yang belah B. Faham? So ini T3. So T3 ini adalah yang belah B. So dia kena merentas dahulu pergi ke T3 belah CD tu. Right? Then barulah dia akan pecah. Bermaksud akan ada tambahan apa? Tambahan resistance. Kat sini ada RT juga. Dan awak pun tolong, bila awak nak awak settle dah ni macam tadi lah, cara sama, tiba-tiba cumanya kita slip ada RT for between the surface. However, jangan terus nak tambah R conduction, RT tambah macam tu je. You kena tengok unit. That's why saya tulis macam ni. Sebab apa? Check the unit. Sometimes the unit ni dia bagi di mana you kena bahagi dulu dengan area. Sometimes not. So macam mana identify? Lihatlah pada R conduction yang maksudnya R lain yang mana semuanya mestilah satu unit sama kan. So kalau dia unit tak sama, you kena darab ke bahagi dulu baru you boleh tambah. Yang tu faham tak? Okay. Sebab sometimes dia bagi RT tu tak payah bahagi dengan area. Sometimes you kena bahagi dengan area. Okay. So barulah proses tu berulang balik. Sama je proses dia. The same thing happen here. Is it clear? Clear, madam. Okay. Ingat, you nak dapat A, you make sure everything you clear for each of the class. Okay. Saya nak berbalik kepada ada mana yang saya tinggalkan. Ni saya dapat dah. Sekejap ya, nak tengok apa punya ni saya dah cerita. Semua. Kali ni saya dah tengok. Okay. Dan even sebenarnya saya pun dah masuk dalam saya punya, kalau awak tengok note yang keempat tu, okay. Okay.
Sekarang saya saya nak masuk kepada sorry. Mana letak saya? Okay, let's stop presentation ni. Okay, kita nak masuk kepada radial system. Previously kita hanya tengok pada wall saja. Sekarang saya nak tengok pada radial system. Okay. Okay, sebelum tu ada soalan? Kalau clear, type clear dekat chat box. If you ada soalan tak apa, tanya terus je, tak ada masalah. Dalam kelas saya tak hold awak untuk tanya soalan. Tanya soalan, tanya terus. Okay, can you see my slide? Sekarang yang ada radial system. Okay, boleh Saya tak nampak. Okay, okay. Lepas ni, okay, when I mention the words radial system, you need to understand that this, okay, represent the cylindrical and also spherical. Why? Because both inside the cylindrical and spherical punya formula kita ada R kan? Betul tak? Kita ada R kan? Radius. So radius, then we call the system as radial system. Okay? So when I mention radial, it mean either both I mention, biasanya both lah. Okay? Okay, so sekarang kita cuba perhatikan. Let's say, okay, focus to the cylindrical pipe. Okay? And one more thing, when you have the term pipe, logik akal awak nah, okay, jangan too much imagination. Cylindrical, I mean a pipe is all, kita akan wakilkan dengan keadaan cylindrical. So dia ada cylindrical pipe. Okay, it doesn't mention cylinder pun. Okay, so let's say this one we have, okay, we have the hot temperature inside. Okay, this is the hot. Okay, so what happened? Okay, from outside, okay, dia ada dua. Piping, bila sebut piping, dia mesti ada hulu lah dalam ni. So bermaksud, dia akan ada, let's say inside here, hot fluid. So what happened? From here to here, dia akan, okay, move using Q convection. Betul? Okay. And then bila dia sampai sini, nampak ni? Dia sampai sini, saya besarkan. Okay, bila dia sampai sini, dia nak bergerak pergi ke sini. Dia telah berubah menggunakan pakai methods Q conduction. Remember, when come across with the Q conduction, you need to identify what is the shape of the system. If it is the wall system, so the R should be L over KA. Jangan guna R L over KA for the whole system. It's only for wall. How about the radial system? Radial system ni kita nak tengok. Sebab apa dia akan berbeza? Sebab nampak tak? Dia bukan bergerak lurus. Dia curvy macam tu. Okay. Faham tak? Dia curvy. Dia begitu gerakan dia. Dia bukan kalau kita plate, dia bergerak lurus begitu. Tak. Dia mengembang. Okay. That's why tak boleh pakai formula L over KA. Faham yang tu dulu. Okay. Okay. Heat transfer through pipe can be modeled as steady and one dimension. Sebenarnya kita tahu in a real condition there is a 3 dimension exist. Okay. However, untuk memudahkan pengiraan, that's why lah bila ada awak kena buat pengiraan nanti, awak kena buat assumption. Assumption awak. Assumption pertama, okay.
Awak akan tanya pada saya ni, "Madam, saya perlu tak tulis assumption?" Dia minta, kan kena tunggu dia minta. Minta tak minta kena tulis assumption. Assumption pertama adalah apa? One dimensional conduction. Jangan sampai macam ni je. Kalau macam ni saya tak bagi full mark One dimensional conduction from X axis. Kenapa saya kata ini baru lengkap? Yelah, kita ada 3 dimension. You cakap one dimension conduction daripada dimensi mana? Dimensional mana? So it should be complete sentence. Okay? It should be complete sentence. Okay, kemudian yang kedua. Okay, ini yang pertama. Sorry saya tulis kat sini, nanti awak tulis tulisan lah. Kedua, kita boleh tulis steady state. Sebab okay, kenapa nanti saya akan terangkan. Dia ada banyak benda. Setiap satunya dia akan represent yang mana akan memudahkan pengiraan awak. Bukan saja-saja tulis. Steady state conduction. Dia sebut steady state conduction, kita tahu dah nanti kita punya Q untuk apa? Storage akan jadi kosong. Okay. One dimensional conduction, dia akan memudahkan kat mana? Supposed to be we should consider X axis, Y axis and also Z axis. But now, since you do the assumptions only one direction, so that Y axis and also Z axis, we can, okay, straight away assume approximately to 0. Okay. Then, itu kalau ni, okay. Itu dah kalau, okay. Itu kalau wall, okay. Ini lebih kurang sama dia punya formula. Wall. Tapi since sekarang, ini bukan wall. Ini adalah piping. So dalam piping tidak ada x-axis. Dengar betul-betul. Dalam piping tidak ada x-axis. Yang kita ada adalah r-axis. Okay. Kemudian, ini adalah Z. Okay. L tu adalah Z lah. Z axis. And then kita ada dia punya ni. Ini adalah R. R tidak akan membentuk bulatan kalau dia tidak ada degree. Faham tak? So, pergerakan contohnya daripada sini, dia bergerak pergi ke sini, dia akan membentuk degree ni kan? Betul tak? Theta kan? So, ini adalah satu lagi dimension. So dia hanya ada R, dia kadang-kadang dia tulis theta, kadang tulis phi, tapi untuk menunjukkan degree lah. So sorry. Okay, jadi kalau untuk piping kita hanya ada R axis, Z axis dengan theta axis. So yang ini salah lah tadi, tak boleh guna X, tetapi dia adalah R. Dia adalah R axis. Faham tak? Sebab dia bergerak begini. Kan keluar macam ni kan? Okay. Yang ini clear tak? Jangan siapa-siapa dekat piping tiba-tiba ada X axis. Dia tak ada X axis. Dia ada R axis, Z axis dan juga theta. Okay, so kita akan ada, nanti kita akan belajar tentang temperature distribution. So kita akan ada T, TR. Okay, maksud from R axis. The temperature is independent on the azimuthal angle. Maksudnya angle ni angle. Or the axial distance. The situation is approximate in practice dalam long cylindrical pipe dan juga spherical container. Untuk spherical, okay, dia ada dengan tadi untuk okay, ini untuk silinder. Saya pergi untuk silinder dulu lah. Jangan tengok yang ni dulu. Kita tengok balik. Kita punya asal kita ada apa? Q sama dengan negatif KA dt over dx. Okay, ini yang asal orang tulis kan. Tapi since kita ada, ini adalah untuk radial system, maka it's not from the x axis, tetapi dia telah bertukar kepada r axis. Faham tak? Sama je. Okay. Okay. Dan sekarang dia punya area ni, sebab ini awak tengok daripada depan kan. Kita tengok betul-betul. Macam tu. Susah nanti awak ingatkan dia adalah cylindrical je kan. Okay, macam tu.
Okay, macam tu kan. So, area dia adalah ni. Semua ni yang dia lalui. Dia jenis yang mengembang keluar. Bila mengembang keluar maksudnya semua area dia keluar. Okay, that's why lah. The area is 2 pi r ataupun pi dl. Okay. Untuk spherical pula, okay, dia punya, okay, R dia. Okay, sekejap. Ni saya tak boleh kat sini. Okay. Tolong fokus yang ni kejap. Yang ni penting. Saya nak keluarkan, apa yang saya nak buat sekarang? Saya nak keluarkan R conduction untuk silinder. Kita dah ada R conduction untuk wall. Ini saya kata nanti tulislah berulang-ulang kali, dia akan masuk otak. Oh, kalau R conduction untuk wall, L over KA. Media bagi ke ni? Tak, saya tak bagi. Yang ini kita nak buat. Apa formulator? Masih berkisar, masih lagi you buat perkara yang sama, iaitu you kena tinggalkan DT saja. Okay? You tinggalkan DT saja. Maka, apa yang akan dapat? Kita dapat tadi Q sama dengan, okay. Ini kalau kata ni, kalau sekarang saya tak mau ni, saya nak ambil katalah dalam konteks sekarang, T1 lagi high lah daripada T2 kan. So, dia ambil T1 minus T2, maka saya tak ada negatif lah. Okay, ini adalah DR. DR, dia akan jadi over KA. Kan, betul tak? Okay. DR ini, kita kena tengok macam mana nak dapatkan DR. Ini idea, macam mana kita nak dapatkan DR. DR ini dia bukan bergerak. Ya, kalau biasa yang tadi saya kata dia bergerak lurus begini. Sorry, walaupun tak lurus. Yang ini pula, kalau saya besarkan dia, saya besarkan kat sini. Dia macam ni, dia macam tu. Dia bergerak bukan lurus begini. Bukan. Pergerakan dia macam tu. Macam tu. Faham tak? Dia ada curvy. Okay? Dia ada curvy. So macam mana dapat DR? Macam mana kamu nak dapatkan DR? Macam mana? Ini untuk R spherical. Macam mana terdapat untuk R cylindrical? Macam mana untuk R cylindrical? Kalau R cylindrical macam mana? Okay. Ini untuk cylindrical. Macam mana? Formula dia adalah, okay. Okay, saya bagi tahu formula dia kat awak. Tapi saya ajar macam mana nak ingat. Dia sebenarnya kamu kena buat pengembangan daripada CD. Daripada DR ni, dia panjang lah jalan kira dia ni. Nak tunjuk dia punya kembang semua ni. Tapi nanti last awak akan dapat bahawa ini semua ni, okay, untuk R cylindrical, formulanya adalah, mana saya tulis ni? R conduction untuk cylindrical adalah, awak kena tengok antara dua R ini, yang mana satu R yang lebih besar? Awak akan ambil ln R bigger. Kenapa saya tak cakap R2 dengan R1? R2, R1 is only the term that I can use. I can use this one as R2, I can use this one as R1, I can use this one RA, RB. Faham? So I can say that ln R bigger over R ln, sorry, ln R bigger over R smaller. Saya tak nak tulis macam mana saya tulis dekat dalam tu. Saya tulis yang supaya awak boleh ingat over dengan 2 pi KL. Ini senang je. Ln R bigger over R smaller over ni. Ni ingat macam 2 pi. Saya ingat, kalau saya lah saya ingat dulu kan. Oh 2 pi KL. 2 pi KL. Senang je. Okay, jadi sekarang kamu dah mula ada 3 equation. 3 dulu. Sorry, 2 dulu. Iaitu R conduction for wall equal to, ni dah kali ke 3 kali ke 4 tau saya tulis tau. L over K AC. And then kita ada
Yang kedua, R conduction untuk cylindrical. Jangan kata tak faham nah. Bukan saya mahu kata tak faham. Sebab saya tulis berulang kali, saya repeat berulang kali. Ini apa saya sebut tadi? Lon. Jangan tengok R2 ke R1. Tengok antara dua ni. Okay. Oh, dalam konteks sekarang, R2 lah bigger, right? R2 over R1. Ini dalam konteks sekarang. Over 2 pi KL. Dan now kita nak tengok untuk yang ketiga. Untuk ketiga ni adalah R spherical. R spherical sama juga, iaitu you ambil R spherical lah susah sikit yang awak nak kena nak ingat pun. R spherical untuk conduction ni. Okay, tapi still juga ini adalah R bigger. Maksudnya dalam konteks sekarang R2 bigger than R1. So ambil yang R bigger minus R1 over 4 pi R1 kali R2 kali K. So now you have 3 equation. 1, 2, 3. When you ask me, Madam, kami kena ingat ke? Yes. Tulis besar red color ke whatever, wajib ingat. Okay. Okay. Macam mana nak buat yang tadi? This one, repeat benda yang sama sahaja macam tadi. Contoh, kita tengok pergerakan. From here, dia pergi ke sini, dia kena merentas convection kan? Sini ada fluid tadi. Okay, convection. Okay, sini. Dari sini, dia pergi sini adalah conduction. Because cylindrical. From here to the outside, so another convection. Since this is the series, so you boleh tambah saja. The rest sama macam wall tadi. Okay, ada soalan? Ada soalan? Boleh faham this one? Okay, kita tengok next. Okay, if we have multi-layer, macam tadi, sama je. We have the same process. Okay, you move from one point to another point. It means that the distance from one point to another point mesti ada resistance. Okay, so you kena lakar. Okay, the rest is the same thing. Okay. Kemudian kita ada satu lagi term yang kita namakan critical radius of insulation. Apa yang dimaksudkan dengan critical radius of insulation? Okay. Kata adding more insulation, kita letak insulation to wall or to the attic always decrease heat transfer. Sebab apa? Sebab bila kita ada insulation, kita mengurangkan, because insulation, dia bukan insulation ni, dia mengurangkan because dia is not a good conductor. Not good conductor, it means that you will reduce heat to cross between one point to another point yang you ada radius, you ada insulation. Okay, and adding insulation always increase the thermal resistance. Ialah radius system tadi, dia ada satu resistance juga. You kena lalu merentas tu, maka akan ada satu resistance. Okay, of the wall without increasing the convection resistance. Okay, in a cylindrical pipe ataupun spherical shell, okay, the additional insulation increase the conduction resistance of the insulation layer but decrease the convection resistance. Sebab apa? Increase in the outer surface area of convection.
Okey. Ini sudah okey. Now saya dah bagi dah yang kelima kan? Awak dah download kan? Right? Sepatutnya dah download. Sebab saya dah bagi semua dekat dalam tu. Dan untuk yang link tu saya tak tahu kenapa dia tak boleh. Sedangkan saya dah upload dulu dalam YouTube dan saya masukkan link dalam YouFuture tu. I don't know why dia tak. You buka tak jadi kan? Okay. Tak apa, nanti kita cuba lagi. Okay, ada soalan tak sebelum saya nak masuk yang kelima? Okay, dimensional conduction yang kelima. Tak ada soalan, Madam. Okay, macam ni. Kalau tak ada soalan, sebab yang kalau yang kelima ni, masuk yang ni, dia agak bukan macam apa, saya perlukan macam 2 jam betul-betul untuk nak fahamkan satu benda yang besar. Ni benda dia macam different tajuk dah. Because dia akan ada 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension. Okay, sekarang saya nak bagi soalan pada awak dan buat online. Buat terus. Lepas tu tengok terus jawab markah. Dia punya jawapan. Okay, saya bagi kita masih lagi soalan yang sama macam ni. Okay, saya bagi satu example. Ini saya bagi terus buat je ya. Saya buat terus je example. Okay. Saya ambil case yang sama je. Kita nak practice. Boleh semua orang? Boleh ya? Boleh. Okay. Sekejap saya lukis ya. Okay. Ini B. Ini C, ini D, ini fahamkan bahawa dia bersambung dia bukan tak, dia sama tinggi. Ini adalah E, kemudian ini ni stretch ni. Ya, dia macam tu tau, dia sambung semua tu ya. Ini adalah F dan G. Okey. Kemudian di sini saya dah bagi dah. Saya akan bagi T infinity 1. Kita bagi beza sikit kan. Bermaksud kalau dia bagi T infinity 1, bermaksud apa? Apa yang kamu faham? Dia nak kira daripada T infinity 1 sampai T infinity 2. Okay? Faham tak? Saya buat 2 soalan beza ni. Tadi kita dah tengok dah sekali lalu. Tadi dia tak bagi T infinity 1, dia tak bagi T infinity 2. Maka jangan tanya saya, Madam ni dia tak bagi pun T infinity 1, infinity 2. Maksud dia suruh awak kira daripada T ini sahaja. Okay, maka ini saya namakan pula ini T1, T2, T3. Ni maksudnya temperature in between ni. T4, T5. Kita tengah share screen ke? Oh, tak nampak. Nanti baik nampak. Memang saya tengah share. Saya lupa nak tekan baik share. Saya rasa saya share dah. Okey. Macam tu gambar saya. Nampak tak? Nampak tak? Okey. Ini adalah T6. Okey. Bila macam ni bermaksud pergerakan haba saya adalah daripada sini. Okey. Sini dia bergerak ke sini, dia bergerak ke sini, dia bergerak ke sini. Okey. Yang ini ialah kamu faham lah. Maksudnya dia bergerak. Dia akan terbagi pada 2. Macam ni. Termasuk dia keluar. Okey. Bila saya tulis macam ni, bukan satu je. Ini nampak lah ke sini ada lagi semua ni. Takkan kita nak lukis semua. Saya just nak faham awak bahawa pergerakan kita daripada sini sampai ke sini. Okey. Saya bagi temperature dia. Ini adalah katalah saya ambil 520 degree Celsius. Ini T infinity 2 adalah suhu kita katalah 30 degree lah sekarang panas. Okay, 30 degree. Okey. Saya bagi okey. Okey, bila nampak macam tu sebenarnya awak kena faham dia macam ni which is ini adalah okey 6 cm. Sini ke sini saya ambil 10 cm. Ingat cm kena tukar lah. Ini dengan ini
adalah sama. Sebab macam tu je lah, awak boleh faham maksudnya sama dia punya ni sama. Kalau dia tak semua sama lah. Okey, sama. Jadi saya bagi ini adalah L ini, LA sama dengan 2 cm. LB, sebab tu saya kata kita akan berhenti di mana-mana perlu untuk kita buat. Ini 3 cm. Sini ke sini. Okey. 3 cm. Ini LC lah. Sini ke sini 2 cm. Sini ke sini 3 cm. Okay, apa yang saya bagi? L, okay, KA. KA nilai dia, saya bagi kat sini tu. KA nilai dia adalah 27 watt per meter Kelvin. KB, menunjukkan dia different materials KB sama dengan 30 watt per meter Kelvin. Ni saya pakai tulis je tau. KC sama dengan katalah 20 watt per meter Kelvin. Ini KD sama dengan 31 watt per meter Kelvin. KE sama dengan 28 watt per meter Kelvin. Untuk F, KF sama dengan, awak kena perlu buat benda dulu. KF sama dengan 30 dah ada tadi. KM sama dengan 35 watt per meter Kelvin. Ini G, kg kg sama dengan 32 watt per meter Kelvin. Okey, sini ada H infinity. H infinity ni adalah 50 watt per meter square Kelvin. Ini H, ni H infinity 1. Sebab ni 1 kat sini, so saya buat 1 lah. H infinity 2 kat sini sama dengan 25 watt per meter square Kelvin. Okay, semua maklumat ada kan? Alright? Okay, soalan pertama dia suruh cari Q berapa. Soalan kedua, dia suruh cari T1, T6, T5. Contohlah, saya ambil yang tu je. Sama dengan berapa. Boleh tak semua orang? Saya ni kan dia slideshow. Slideshow kamu nampak je kan, cuma saya conteng yang nanti tak nampak kan. Okay, print screen. Okay, boleh semua? Okay, buat sekarang.